menjemput semua para hadirin semua jemaah masjid ke ruang solat kami penonton di depan, banyak lagi ruang kosong. Sila ke depan, mari. Yang malu-malu punya segan-segan. Ada apa-apa ke depannya. Di depan pada kosong lagi silakan. Dekat sini tembok ni pada kosong ni. Okey. Saya ingin memberikan sedikit biodata mengenai Ustaz Nik Muhammad Zawi. Kalau salah tuan betul Ustaz. Al-Fadhil Ustaz Nik Muhammad Zawi Saleh dilahirkan pada 17 Mac 1967. Memperoleh ijazah sarjana muda Usuluddin dan tafsir daripada Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 1990. Seterusnya beliau telah melanjutkan pengajian ijazah sarjana dalam bidang akidah dan falsafah daripada Universiti Al-Bait Jordan, dan setelah memperoleh ijazah sarjananya pada tahun 1997, beliau kembali ke tanah air dan berkhidmat sebagai pensyarah di College Islam Antarabangsa Kias Sultan Ismail Petra dari tahun 1998 hingga 1999. Beliau memperoleh PhD dari UNM dalam bidang dakwah dan kepimpinan dan amat aktif dalam dakwah dan politik di Malaysia secara umum. Dan untuk tidak meninggalkan masa, saya persilakan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nik Muhammad Zawi untuk menyampaikan kuliah pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بشريعته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati dan dikasihi Fadil yang berbahagia pengurusi majelis, Ashabul Afadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, sekalian para alim ulama, hadirin dan hadirat, ibu bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya mengucap syukur sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu, majlis yang sangat-sangat dihormati oleh sekalian para malaikat. Mudah-mudahan beberapa ayat yang akan kita dengar dan teliti pada malam
Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kepada manusia ini ada akal yang sangat hebat. Akal yang mampu mencipta berbagai-bagai ciptaan. Ciptaan manusia ini sekaligus menggambarkan betapa hebatnya Allah mencipta makhluk yang bernama manusia yang mampu mereka cipta perkara-perkara yang baru. Sudah tentu Allah yang mencipta manusia ini jauh lebih hebat daripada manusia itu sendiri. Sebab itu Allah tidak izinkan manusia mencipta sesuatu walaupun sebesarnya. Manusia hanya mereka merubah ciptaan-ciptaan daripada Allah, menyebabkan mereka berjaya. Yang disebut mereka alat-alat yang canggih. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak izinkan kepada kita manusia mampu mencipta daripada perkara yang tidak ada kepada perkara yang ada, walaupun sebesar itu. Manusia mustahil mencipta perkara itu. Lantaran itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa manusia, walau sebijak mana mereka, sehebat mana mereka, manusia tidak dapat memisahkan diri mereka daripada panduan agama. Manusia tidak akan memahami bagaimana kehidupan mereka selepas daripada mati. Bahkan manusia tidak akan mampu sama sekali untuk mengurus tadbir, mengawal sesama mereka di atas dunia ini. Sejak daripada zaman ke zaman, zaman Fir'aun, ketika mana Fir'aun menolak agama, mengaku kehebatannya sebagai Tuhan, kerana sangat hebat, dia mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Pengakuan yang dibuat oleh Fir'aun ini dalam satu masa Fir'aun berdepan dengan kegagalan untuk mengurus tadbir manusia, sehingga Fir'aun melakukan kezaliman luar biasa yang tercatat dalam sejarah. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Satu perintah yang dikeluarkan oleh Fir'aun kepada rakyatnya supaya dibunuh kanak-kanak lelaki dan dibela hanya kanak-kanak perempuan. Mengapa keadaan ini boleh berlaku? Allah nak buktikan bagaimana manusia gagal mengurus manusia sekiranya manusia berpegang dengan akal semata-mata. Begitu juga zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja jadikan tercetusnya agama Islam ini bermula di Makkah Al-Mukarramah, bumi yang dipilih oleh Allah sejak daripada awal. Maka dilahirkan Rasulullah, dibesarkan di Makkah Al-Mukarramah. Allah jadikan bumi Makkah ini satu bumi yang sangat hebat pada satu aspek dan hancur pada aspek yang lain. Ekonomi sangat hebat di Makkah di zaman itu,
yang digeruni oleh kerajaan Yaman, kerajaan Rom, kerajaan Parsi. Kehebatan ekonomi yang dicana, yang dibentuk oleh kepimpinan di Mekah, termasuk Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Umar bin Al-Khattab zaman itu, Khalid bin Al-Walid, sehingga Makkah Al-Mukarramah menjadi pusat perdagangan antara bangsa. Kekayaan-kekayaan daripada negara luar dihimpun, dikumpulkan, diperdagangkan di Makkah. Hebatnya perdagangan ini dicetuskan oleh pemikiran manusia, ahli-ahli fikir yang hebat, membuat beberapa keputusan di dalam Darul Nadwa, sehingga Makkah Al-Mukarramah dikenali sebagai pusat perdagangan antara bangsa. Dalam waktu yang sama, akal manusia Allah buktikan sangat lemah. Apabila Makkah maju, rakyat di Makkah Al-Mukarramah sangat hina. Orang miskin tidak ada harga, orang yang tidak berpakaian, kehidupan mereka hina-hina, sehingga berlakunya satu gap yang sangat dahsyat. Adanya golongan bangsawan, dalam waktu yang sama adanya hamba abdi yang terpaksa bekerja siang malam, pagi dan petang tanpa gaji, semata-mata makan dan minum seperti haiwan. Darjat manusia jadi macam haiwan, macam imam, memunggah barangan tuannya ke sana kemari. Tuannya hanya memberi makanan kepada seekor imam, diberi bumbu. Manusia jadi macam haiwan. Apabila status seorang yang merdeka bertukar menjadi hamba abdi kerana beberapa sebab, kerana buta tak boleh bayar, kerana keturunan dia jadi hamba abdi, status hamba abdi ini sama sebagaimana haiwan yang hanya diberi makan dan minum oleh Tuhan. Dalam keadaan Makkah Al-Mukarramah menjadi pusat perdagangan yang disegani di peringkat antara bangsa. Mengapa Allah jadikan begini? Allah jadikan kerana hikmah yang banyak. Allah ingin melahirkan seorang Nabi dan Rasul di bumi Makkah Al-Mukarramah untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan ini. Apabila anak-anak yang dilahirkan dibeza di antara lelaki dan perempuan, zaman Fir'aun orang lelaki dibunuh, anak lelaki dibunuh. Zaman jahiliyah bertukar, anak perempuan pula dibunuh. Nak menceritakan akal manusia ini terlalu pendek, walaupun hebat. Zaman jahiliyah di Makkah Al-Mukarramah, anak perempuan pula dibunuh. Sebagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Quran Al-Karim, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Maksudnya, apabila bidan keluar daripada bilik persalinan, mengkhabarkan kepada si bapa bahawa anak yang dilahirkan itu perempuan, menyebabkan muka mereka menjadi merah padam kerana mani. Disebabkan kaum yang ada di zaman itu bercakap, anak perempuan membawa bala dalam keluarga, membawa manu dalam masyarakat. Lalu mereka mengambil keputusan yang sangat hina. Anak perempuan dibunuh, bukan saja dibunuh, ditanam hidup-hidup. Sehingga kepercayaan di zaman itu, kalau ditanam selepas daripada mati, dia bagi racun dulu, kemudian baru tanam. Dia bunuh dulu, baru tanam. Kemungkinan kali yang kedua isterinya akan sekali lagi melahirkan anak.
untuk pastikan anak perempuan tidak dilahirkan karena hidup-hidup. Cuba kita bayangkan anak perempuan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu riwayat mengatakan anak perempuan dia ni umur dalam lingkungan 2 tahun, yang sangat bermanja, yang disebut diakui oleh Umar sendiri. Ketika dia bosan, anak perempuan inilah yang menghiburkan hati. Ketika dia serabut, balik ke rumah, dia suruh anak perempuan dia naik sehingga ke atas leher, naik ke atas belakangnya, bermanja dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan serabut dia ni dia boleh buang di tepi tangga. Dia bermadah, dia bersyukur. Tapi oleh kerana jahiliyah, oleh kerana singkatnya akal manusia, ceteknya pemikiran manusia, Umar terdengar ada orang bercerita, saya Umar panglima yang besar yang digeruni di muka, tapi ada anak perempuan. Satu hari orang akan malukan Sayyidina Umar melalui anak perempuan. Dia tarik pedangnya supaya orang bagi perhatian. Tarik pedang, orang ingat nanti bunuh sama. Dia tarik pedang tanya dia. Hujungnya bercicah pada batu. Bunyi kain. Semua orang tengok Umar ni nak kerja sama. Tiba-tiba dia masuk dalam rumah dia tarik anak perempuan. Digali anak Umar. Anak perempuan bila tengok Sayyidina Umar ni berpeluh di dahi, kerana gali Umar sendiri, anak perempuan dia cabut baju, tanda baju, mengesap, peluk di dahi Umar. Anak dia tanya, ayah nak buat apa lupa? Merah bukan. Sehingga dia tendang anak dia jatuh dalam lubang. Dia timbus anak dia. Daripada suara yang disebut dalam kitab, suara yang kuat, makin perlahan, sehingga tenggelam suara. Jangan ayo. Bila tertimbun, hilang suara, mati. Di sana Makkah Al-Mukarramah menjadi pusat perdagangan antara manusia. Tapi akal manusia dicetek dalam suasana yang tidak ada penyelesaian. Datang ahli fikir daripada negara Rom, negara Parsi, untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan di Makkah ini. Rom dan Parsi balik saja gagal. Tak boleh nak halang supaya jangan bunuh anak perempuan. Tak pernah jadi. Datang ahli fikir daripada Yaman, tak pernah jadi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu membawa sinar Islam. Dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang sangat masyhur, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami, dia menjadi nabi, menjadi rasul, yang disebut oleh para alim ulama dengan ulasan yang berbagai-bagai. Ketika malaikat memeluk Rasulullah mengatakan, Iqra ya Muhammad, Rasulullah menjawab, wallahi ma ana biqari. Sepakat ulama mengatakan jawapan daripada Rasulullah adalah hadis yang pertama yang menjadi wahyu daripada Allah. Kerana percakapan Rasulullah bermula pada hari itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah bukan lagi bercakap mengikut kehendak diri dia sebagaimana sebelum dari mereka, tapi dia adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah jawab, ma ana biqari. Aku tak pandai menulis, tak pandai membaca. Tak pandai membaca. Ada ulama dia tafsir yang tersurat, yaitu Rasulullah al-Ummi, memang tak pandai membaca, tak pandai menulis. Ada ulama mengulas dengan cara tersirat, sebab ungkapan daripada Rasulullah adalah wahyu daripada
Ada ulama mengatakan apabila malaikat menyebut Iqra ya Muhammad, bukan sekadar membaca tulisan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi Iqra dalam erti kata yang sangat jauh. Baca oleh wahai Muhammad, jahiliyah yang ada di Makkah Al-Mukarramah yang sangat parah, kamu adalah penyelamat. Rasulullah mengatakan, wallahi ma ana biqari, aku tak mampu, kerana bukit dan bukau yang pernah ditawarkan tanggungjawab Islam ditolak oleh bukit-bukit. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah Islam ini pernah dibentangkan oleh Allah kepada bukit-bukit, gunung dan lalu ditolak oleh makhluk yang gagah perkasa ini, ditolak, kemudian diterima oleh manusia. Allah mengatakan sesungguhnya manusia ini lemah, sangat jahil, lagi sangat zalim. Jawaban daripada Rasulullah, wallahi ma ana biqari, di sudut kemampuan baginda, di sudut tawadhu Rasulullah, dan di sudut amanah yang sangat besar yang diamanah oleh Allah kepada diri baginda. Rasulullah mengatakan, aku tidak mampu wahai Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberi pilihan kepada manusia. Allah memberi pilihan kepada makhluk yang lain. Bukit bukau, gunung ganas ditawarkan oleh Allah, ditolak. Allah angkat kewajipan. Manusia dan jin tidak diangkat oleh Allah. Walaupun Allah menyifat manusia ini zalim lagi jahil, tetapi Allah jadikan urusan agama ini bukan urusan pilihan di kalangan kita. Urusan agama kita tak boleh nak buat. Saya boleh buat kadar saya. Nak buat macam mana saya boleh sembahyang beberapa waktu, sembahyang subuh payah sikit. Tak boleh nak pilih. Sekadar sembahyang jemaah, boleh sembahyang 5 waktu, saya rasa berat, saya orang sibuk. Saya businessman. Saya pegawai tinggi kerajaan, saya itu, saya ini. Agama tidak ada ini. Macam mana kamu sibuk? Macam mana hebat kamu? Macam mana besar pangkat kamu? Allah Subhanahu wa taala tidak bagi pilihan kepada manusia. Menyebabkan taklif agama ini ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia saja. Rasulullah terpaksa menerima bebanan Islam ini, dan Allah jadikan perjalanan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai tauladan yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang tua. Jahiliyah yang tua, orang bunuh anak perempuan, orang miskin jadi hamba abdi, golongan wanita diperalat begitu saja. Golongan bangsawan di Mekah, dia boleh ambil siapa yang dia nak ambil di kalangan wanita. Dia istimewa orang ke siapa? Sayyidina Umar, dia orang Samsir, duit banyak Samsir. Siapa yang dia kenal, dia pergi ambil dalam rumah. Jadi anak perempuan nafsu orang berjudi, habis duit. Kerana kalau judi habis duit, dia tagak anak tangga dia tagak isteri dia. Ini zaman jahiliyah di Makkah Al-Mukarramah. Allah bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat yang sangat rusak, yang tidak ada moral. Manusia dah jadi haiwan, dah jadi binatang. Allah lahirkan Rasulullah, bawa Islam yang baru, agama yang tidak ada walaupun semasa zaman cacat dan celah, tidak ada. Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim ayat perintah wajib, ayat sunnah.
wajib sembahyang, wajib berpuasa, wajib bercakap benar. Apabila Allah mewajibkan sesuatu, tidak ada yang diperintah oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tiba-tiba benda itu tak baik. Ada. Tidak ada satu benda yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, tiba-tiba dia baik. Jangan berjudi, jangan menipu, tiba-tiba berjudi dia baik. Jangan minum Allah. Yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran semuanya tak baik. Yang diperintah oleh Allah dalam Al-Quran semuanya baik. Dan Allah jadikan Islam ini agama yang lengkap. Tidak ada satu perkara dalam kehidupan manusia daripada zaman Nabi Adam sehingga kepada hari kiamat yang tidak disebut dalam Al-Quran. Semua disebut dalam Al-Quran. Pendidikan ada, sukan ada, hiburan ada dalam Al-Quran. Perniagaan ada, hubungan diplomatik ada, keselamatan dalam negara, rumah tangga, nikah, bercerai. Semuanya disebut oleh Allah secara sempurna dalam Al-Quran. Diulas pula oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis baru. Diturun pula kepada Rasulullah yang dikenali di Mekah sebagai Nabi. Allah sengaja buat sebelum daripada baginda mencicah usia 40 tahun, orang panggil Al-Nabi. Orang lain ada gelaran yang macam-macam. Gelaran Al-Asad, singa, Al-Ghanam, kambing. Sampai hari ini Arab ramai. Gelaran dia Al-Ghanam, kambing. Apa hari? Kita orang Melayu lain dengan gelaran Al-Ibil. Kalau di Jordan banyak Ibilinya. Nah, daripada Ibil. Dia buat keturunan dia daripada keturunan dia, gelaran dia. Kerana dianggap satu binatang yang sangat berjasa kepada masyarakat Arab yang duduk di padang pasir. Orang lain gelar macam-macam. Rasulullah gelaran dia Al-Nabi. Tak pernah berbohong, tak pernah mengkhianati sesiapa. Dan Allah jadikan Rasulullah fizikal dia ini sangat cantik. Al-Imam Tirmizi rahimahullah di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kalau kita baca, dia menceritakan sifat Rasulullah. Gigi Rasulullah yang sama putih, kulit Rasulullah putih kemerah-merah, rambut Rasulullah tebal ekar ayam, jasad Rasulullah tegak, orang yang cantik, agama pula cantik, sifat Rasulullah pula Al-Nabi. Kalau kita kira habis bahawa agama yang baik berdepan dengan jahiliyah yang sangat rusak pura-pura, bahawa Islam larang manusia jangan bunuh anak perempuan, jangan bunuh anak perempuan. Siapa yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang tentang Rasulullah adalah ibu-ibu mereka. Sepatutnya ibu-ibu di zaman jahiliyah ini menyanjung Rasulullah. Seorang manusia yang berani menyangga arus zaman jahiliyah, orang bunuh anak perempuan, Rasulullah saja yang berani tampil menentang perkara ini sekeras-keras. Tiba-tiba ibu-ibu ini menentang Rasulullah, memberi amaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika golongan miskin yang dihina begitu rupa tidak ada nilai, Imam Ibn Ishaq di dalam Mukhtasar dia sebut, kena orang miskin dilalu di tempat majlis kerakyatan orang kaya, lalu mereka tangkap ramai-ramai, diikat pada tiang, dibuat pertandingan memanah. Pertandingan memanah, Sayyidina Umar dia berapa kena mata sebelah kanan dia tercabut biji mata. Orang ramai tepuk tangan, hebat Umar. Orang
mulia, iaitulah orang yang pandai bertakwa kepada Allah. Orang miskin bertakwa kepada Allah, dia mulia. Orang kaya bertakwa kepada Allah, dia mulia. Orang berpangkat bertakwa, mulia. Orang yang tidak berpangkat bertakwa kepada Allah, mulia. Yang kaya tak bertakwa kepada Allah, kaya, masjid tak mulia. Hina di sisi Allah, hina di sisi manusia. Buat-buat bumi. Allah bagi harta banyak, bagi pangkat besar, masjid tak bagi. Sepatutnya dia yang besar depan. Orang lain